Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim. Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin hadirat muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memanjangkan usia umur kita dan diberikan kesihatan yang baik. Dapat sama-sama kita meneruskan lagi aktiviti ibadah di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Yang sedar tidak sedar kita sudah pun berada di pengakhiran penghujung bulan Ramadan Al-Mubarak. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ay yastajiballahu lahu 'inda asy-syada'idi wal kurabi فليكثر الدعاء في الرقاء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي. Yang bermaksud, sesiapa yang ingin Allah Subhanahu wa taala menerima doanya pada masa ataupun waktu kesusahan dan pada waktu malapetaka, Nabi kata hendaklah dia sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semasa senang dan juga dalam keadaan gembira. Tuan-tuan sekalian, bulan Ramadan disebut sebagai syahrul du'a, bulan untuk kita memperbanyakkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu syurga dan menutup pintu neraka. Dan ia menunjukkan bahawa petanda pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala itu terbuka luas bagi hamba-hambanya sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka ketika senanglah kita diajar untuk memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ketika susah. Selalu kita akan berdoa, manusia itu dia akan berdoa ketika mana dia berada di dalam kesusahan. Waktu dia diuji, waktu dia ditimpa dengan musibah, ditimpa dengan malapetaka, waktu tu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi kata, siapa yang inginkan, siapa yang nak Allah Taala terima doanya pada waktu dia susah, waktu dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu dia senang, dia kena memperbanyakkan doa. Waktu senang, dia kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, bulan yang disebut sebagai syahrul doa, para ulama salafun salih, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar dalam bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lain. Doanya, memperbanyakkan amal ibadahnya. Kerana setiap daripada kita, tuan-tuan, saya dan tuan-tuan semua, hidup kita ada tujuan dan matlamat. Objektif kita, objektif penciptaan manusia itu sendiri dijelaskan oleh Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quran. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku. Tujuan kita ialah ibadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini banyak. Dalam banyak-banyak ibadah, salah satunya ialah puasa di dalam bulan Ramadan. Ini juga salah satu bentuk ibadah. Dan ibadah inilah yang akan menjadi amalan dan bekalan kita. Disebabkan ibadah, amalan yang kita buat itu, kita diberikan pahala. Dan pahala inilah yang akan kita bawa balik. Amalan kita, pahala kita, yang akan kita bawa bersama-sama dengan kita. Satu orang bila meninggal, dia tidak akan bawa balik bekalan makanan dan minumannya ke dalam kubur. Walaupun makanan itulah yang paling dia suka, minuman itulah yang paling dia suka waktu atas dunia, tapi bila dia meninggal, dia akan bawa balik amalannya sahaja. Dan apa sahaja pangkat, gelaran Tan Sri, Datuk Sri, Tuan Guru, Ustaz, Al-Fadil, apa sahaja gelaran yang kita dapat waktu atas dunia, bila kita meninggal, orang akan panggil kepada kita almarhum saja. Itulah gelaran kita nanti. Orang akan panggil kepada kita almarhumah. Semua gelaran-gelaran, pangkat, darjat, kedudukan, harta yang kita miliki, kita akan tinggalkan. Maka Allahumma salli ala Muhammad, sedar bahawa hidup ini ada tujuan dan matlamat. Tujuannya ialah untuk kita mengabdikan diri pada Allah, ibadah. Dan tuan-tuan, kita kena tahu bahawa bila sebut kehidupan atas dunia, kita kena tahu tujuan dan matlamat. Kenapa kita diciptakan? Ayat Al-Quran tadi menjelaskan kepada kita tentang tujuan penciptaan manusia. Dan kemudian, kenapa kita kena duduk di atas dunia? Kita tak duduk di planet Marikh, planet Pluto, tapi duduk di atas dunia. Kenapa kena duduk atas dunia? Dah duduk atas dunia, nak kena buat apa dan lepas ni nak pergi mana? Sesiapa yang boleh menjawab persoalan-persoalan ini, bermakna dia mengetahui hala tuju dan matlamat hidup dia waktu atas dunia. Dia tahu nak buat apa dan selepas ni nak pergi mana, tuan-tuan sekalian. Jadi bila kita mengambil kira Allahumma shalli ala Muhammad, semangat yang ada di dalam bulan Ramadan ini dia mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, dekat kepada Allah. Sebelum ni jarang datang masjid. Sebelum ni jarang sekali datang solat berjamaah. Tapi oleh kerana Ramadan itu dia mengajak manusia untuk menjadi manusia yang baik. Berjayakah kita untuk kita mencapai piala taqwa di akhir Ramadan itu? Bila Quran sebut la'allakum tattaqun. Tujuan daripada kefarduan puasa itu supaya menjadikan kita semua, kita nak jadi manusia hamba Allah yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ke hari ini, pada saat ini, muhasabah balik. Adakah kita tergolong, berjayakah kita melalui hari-hari yang ada di dalam bulan Ramadan sampai ke hari ini, pada saat ini, pada pagi ini? Dan Ramadan yang masih berbaki beberapa hari lagi, dia akan meninggalkan kita. Dia datang dan pergi setahun sekali. Dia akan datang dan pergi kembali. Kita yang pergi tak kembali dah, tuan-tuan sekalian. Dia merupakan ibadah tahunan. Puasa yang difardukan di dalam bulan Ramadan, sekali saya setahun. Maka oleh kerana datangnya setahun sekali, kita kena mengambil peluang yang Allah Ta'ala berikan, satu tawaran, satu promosi yang ada di dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, menjadi kebiasaan setiap tahun di mana-mana tempat, masjid dan surau, kita akan lihat pada awal Ramadan, bilangan jemaahnya melimpah ruah. Sampai di luar surau masjid,
Tok Imam, Tok Siak, Tok Bilal terpaksa hampar tikar di luar masjid kerana jemaah begitu ramai. Sehingga parking penceramah pun dipapau, tuan-tuan sekalian. Nak ceritanya ramai sangat orang datang waktu Ramadan, awal Ramadan, masuk tengah Ramadan, akhir Ramadan, bilangan dah berkurangan. Sahabat saya, dia ada kuliah satu tempat, dia cerita pengalaman. Ramai orang kita, subhanallah, meriahnya surau ni. Kan, jemaah ramai, bersaf-saf waktu awal Ramadan tu. Dia ada tazkirah. Jadi imam orang lain lah jadi imam. Waktu awal dia tengok tu ramai. Habis 8 rakaat, cerah masa depan, tuan-tuan. Pekat balik. Dia nak kuliah, dia terkejut. Tadi punya ramai. Bila waktu kuliah, orang tak ada balik. Rupanya orang solat 8 rakaat, pekat balik, tuan-tuan. Ini pun satu benda juga yang kita nak ingatkan. Satu peringatan. Tuan-tuan, bila solat, kita nak solat tarawih, nak buat 8 ke 20 ke, solat pastikan habis bersama dengan imam. Witir, selalu kita tengok witir masing-masing buat sendiri-sendiri, balik rumah kadang buat dekat belakang. Kenapa tak ikut imam, habiskan sekali dengan imam? Kan pahala juga besar seperti orang qiyamul lail sepanjang malam. Tapi kita buat 8, kita balik. Habiskan sekali dengan imam. Semalam saya tazkirah di Masjid Firdaus. Nazir Masjid Ustaz Dura bagus. Dia ingatkan benda ni. Dia pesan, jangan balik, habiskan sekali dengan imam. Solat witir, habiskan sekali dengan imam. Rugi dah solat 8 rakaat, balik terus. Balik belum tentu, kadang tak solat witir, kadang dah lepak di kedai makan, minum dan sebagainya. Duduk, solat bagi habis. Tuan-tuan sekalian, kita dah pergi mana ni 10 hari malam yang terakhir ini, tuan-tuan sekalian. Perbanyakkan amal ibadat kita. Solat semalam, imam baca satu muka surat. Kalau yang tak biasa rasa satu muka surat tu kita rasa lama dah. Panjang pula imam baca satu muka surat. Selalu setengah muka surat dan beberapa ayat je baca. Tapi bila imam baca panjang, kita mula rasa resah dalam hati, rasa susah. Sebab kita jarang berdiri lama, solat lama, susah. Susah tu sebab apa? Susah sebab jarang buat. Satu benda yang dilakukan secara konsisten dan istiqamah, biasa kita buat, dia akan jadi mudah. Walaupun di pandangan orang lain kita tengok, kita rasa susah dan payah. Saya selalu cerita, kongsi satu kisah, tuan-tuan sekalian. Satu orang makcik, usia 70 tahun lebih, tapi sehari dia boleh baca Al-Quran 10 juzuk, tuan-tuan. 3 hari sekali dia khatam Al-Quran. Kita 30 tahun sekali belum tentu khatam Quran. 3 tahun sekali pun belum tentu. Tapi Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada dia. Sehari dia boleh baca 10 juzuk. 3 hari sekali khatam Al-Quran, tuan-tuan. Siapa yang mampu buat macam ni? Ini pilihan Allah Ta'ala beri. Kita, hebatlah dia. Allah Ta'ala beri kekuatan kepada dia. Dan semuanya itu dengan izin daripada Allah. Kalau Allah Ta'ala tak izin, tak berikan kekuatan itu pada kita, kita tak mampu buat, tuan-tuan sekalian. Kita sebar, kita kata, Alhamdulillah Ustaz, saya setiap malam tahajud tak pernah tinggal Ustaz. Tak kunci jam, bangun automatik 4:30 saya bangun Ustaz. Orang lain kena kunci jam, dia tak kunci jam. Dia dapat sedekah, buat itu, baca Quran banyak, dia cerita. Tuan-tuan, bukan kerana kita hebat, tapi kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberikan kekuatan itu dan mengizinkan kita untuk melakukan ibadah tersebut. Tiada ibadah yang dapat dibina melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga dalam doa, Nabi ajarkan kepada Sayyidina Mu'adh, doa yang selalu kita semua baca dan hafal. Tuan-tuan dah hafal sangat-sangat dah doa ni. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tuan-tuan, dalam bab zikir, nak ingat pada Allah pun minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam Al-Fatihah, bila kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami sembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Tuan-tuan, nak ingat pada Allah pun minta tolong pada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah,
bantulah aku untuk mengingatimu. Nak ingat pada Allah tu, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir ini dia merupakan ibadat yang paling mudah, yang paling senang. Tuan-tuan sebut di mulut, gerakkan lisan lidah kita sahaja, bibir kita untuk berzikir. Dia tidak memerlukan pergerakan seperti perbuatan kita dalam solat, ada rukuk, ada sujud, i'tidal dan sebagainya. Tapi zikir, tuan-tuan hanya sebut subhanallah walhamdulillah. Senang tak? Senang. Karena dia adalah ibadat yang paling mudah, yang paling senang. Tapi tuan-tuan kena ingat, zikir ini juga dia akan menjadi ibadah yang paling susah. Susah bila tuan-tuan? Susah untuk nak istiqamah. Susah untuk kita nak konsisten. Kita nak buat secara berterusan. Kita kena ingat, dalam hadis kata Aisyah, kana ahabbul amali ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi yadumu alaihi sahibuh. Kata Aisyah, amalan yang paling dicintai, disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah amalan yang dilakukan secara terus-menerus, berterusan oleh pelakunya. Dalam riwayat lain disebut wa in qalla, walaupun sedikit kita dapat buat, kita dapat istiqamah, konsisten secara berterusan, itu yang lebih baik, tuan-tuan sekalian. Dan Nabi suka. Manusia ini dia terkenal dengan sifat cepat putus asa, terutama di dalam bab perkara melakukan ibadah pada Allah. Sebab tu mula dengan yang sedikit, mulakan dengan had yang paling minimum, kemudian baru kita tambah. Jangan terus buat banyak-banyak, nanti takut kita jadi rasa jemu, kita jadi malas, akhirnya kita tinggal ke semuanya. Mulakan dengan sedikit dulu, tuan-tuan sekalian. Jadi oleh kerana manusia itu sendiri dengan sifat cepat lupanya. Manusia itu sifat pelupanya, an-nas. Nasia maknanya lupa. Oleh kerana kita cepat lupa, agama suruh kita sentiasa ingat, mengingati di antara satu sama lain. Untuk kita mendapat satu semangat, satu motivasi, satu momentum untuk kita terus kekal melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak berzikir tadi pun kita minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Tuhan tak tolong kita, tak bantu kita, kita pun tak mampu untuk nak melaksanakan ibadah tersebut. Mulakan dengan yang paling had minimum, tuan-tuan sekalian. Kemudian antaranya lagi ialah bila kita sebut puasa, tuan-tuan, kita jangan faham seperti mana fahaman kita sewaktu budak-budak kanak-kanak dulu. Puasa apa? Apa maksud puasa? Dia faham puasa itu tak makan minum. Itu puasa lah. Itu waktu zaman kanak-kanak kita dulu, tuan-tuan, yang kita faham puasa tak makan minum tu puasa. Tapi bila kita dah semakin dewasa, kita dah belajar itu, ini dan sebagainya. Puasa bukan sekadar menahan diri daripada makan dan minum. Tuan-tuan nak kena puasa, nak kena jaga panca indera kita. Mata, mulut, telinga kena jaga. Lisan kita, lidah kita. Kemudian, tambah lagi hari ini. Tambah apa tuan-tuan? Kena jaga apa? Jaga tangan. Ni jari, jemari ni. Hari ni dunia di hujung jari. Nak fitnah orang, nak jatuhkan orang, nak apa sahaja. Nak mengaibkan orang, tulis, tekan. Edit gambar, buat itu, ini dan sebagainya. Nak mengaibkan orang, nak menjatuhkan si fulan, sekian-sekian. Sekalian dengan tangan. Jaga anggota-anggota ini. Itu maksud puasa juga. Jadi sesiapa yang dapat menjaga dan memelihara anggota-anggota yang kita sebutkan tadi daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, maka hatinya akan jadi bersih. Hatinya akan jadi elok dan baik. Kenapa? Bila hati kita elok bersih, luaran kita akan jadi elok dan baik. Maka hati yang elok dan bersih mudah untuk melakukan ibadat. Mudah untuk konsisten melakukan ibadah. Kenapa kita rasa susah, berat nak buat amal ibadat? Sebab kesan dosa yang masih ada di dalam diri kita. Baru baca satu muka surat Al-Quran, rasa dah lama dah. Rasa macam lama baca Al-Quran. Baca satu muka surat, ayat
atas sekali, dia dah tengok dah ayat paling bawah. Bila nak habis ayat yang paling bawah? Rasa lama. Lama baca Quran. Sebab apa jadi lama kita rasa susah? Sebab kita jarang buat. Orang lain boleh baca setiap hari, berjuzuk-juzuk sebab sudah menjadi kebiasaan dia. Maka dia akan jadi mudah untuk melakukan ibadat tersebut. Jadi saya sebut tadi, mulakan dengan had yang paling minimum. Mulakan sedikit, kemudian kita buat penambahan. Sebagai contoh, tuan-tuan baca Al-Quran sehari, mungkin kalau bulan Ramadan ni kena banyak lagi lah. Bulan yang lain kena baca. Wajib setiap hari pastikan kita baca Al-Quran paling kurang sehari 1 muka surat. Itu paling kurang. Terus sekalian, Ramadan lagi kena baca banyak lah. Jadi cerita jangan tinggalkan Al-Quran sehari, paling kurang 1 muka surat wajib baca. Dan tetapkan waktu yang khusus, waktu yang wajib, waktu sekian-sekian, ini waktu yang wajib. Masa ni masa dia dengan Al-Quran. Sebagai contoh, sebelum subuh ataupun selepas solat subuh, ini waktu wajib baca Quran. Tuan-tuan kalau nak tunggu masa lapang, waktu free kita, memang tak ada lapang, dia kata tunggulah waktu free-free nanti baca Al-Quran. Tak sempat baca. Kita sibuk dengan urusan dunia kita, itu, ini dan sebagainya, sehingga kita tak sempat nak baca Quran. Bila kita suruh dia baca Quran, 1 muka surat paling kurang, dia kata, Ustaz, minta maaf 1 muka surat saya tak sempat baca lah Ustaz. Sibuk dengan urusan kerja, urusan pejabat, itu, ini sebagainya, maka tak sempat baca. Kita kata tak apalah. Kalau tak sempat juga baca Al-Quran 1 muka surat sehari, bacalah separuh muka surat. Dia mai bagi tahu pula, dia kata, Ustaz, minta maaf, 1/2 muka surat pun saya tak sempat jugalah baca. Sibuklah Ustaz. Kan? Sibuk, tak sempat baca juga walaupun 1/2 muka surat. Kemudian kita kata, lah ni macam ni lah. Baca beberapa ayat yang mampu, semampu mungkin. Beberapa ayat, tuan-tuan. Dia mai bagi tahu juga, dia kata, Ustaz, kali ni betul-betul minta maaf, beberapa ayat pun saya tak mampu juga nak baca. Kita kata, tapi mampu bang, senang sikit. Sampai nak baca beberapa ayat pun tak mampu apa yang kita mampu. Tuan-tuan sekalian, nak baca beberapa ayat daripada Al-Quran, dia tak mampu, tak ada masa. Tuan-tuan, saya ingat pesanan daripada guru saya. Kalau kita ni orang suruh buat baik, orang ajak buat baik, datang masjid, duduk dalam majlis ilmu, solat, baca Quran, banyak alasan yang kita berikan. Tak sempat, itu, ini dan sebagainya. Tak dan sedia. Dia kata tak sempat, tak dan, tuan. Kata guru saya, itu petanda kehidupan dia, Allah Ta'ala tak beri berkat. Bila tak beri berkat, nak buat baik pun jadi tak sempat. Tuan-tuan sekalian, masa kita semua sama, 24 jam sehari. Kita tengok para ulama dahulu, ada yang dikurniakan usia umur tak lama, 40-an, 50-an, tapi bagaimana mereka memanfaatkan masa dan waktu, mengarang kitab, tulis buku, mengajar ilmu, berniaga, pergi berjihad, tuan-tuan. Tuan-tuan, Imam Asy-Syafi'i, ulama kita, antara imam-imam mazhab, Imam Asy-Syafi'i adalah mujahid, pergi berperang, bukan sekadar mengajar kitab, tulis buku ni, tuan sekalian. Mujahid, tuan sekalian. Subhanallah. Jadi, bagaimana mereka memanfaatkan masa waktu yang sama, 24 jam macam kita. Kita tak sempat tengok, nak habis dah. Tak sempat, masa begitu pantas. Usia umur kita semakin bertambah, semakin meningkat, tapi amalan kita masih lagi berkurangan, tuan sekalian. Maka, hari yang masih berbaki di dalam bulan Ramadan itu sekalian, jangan tuan-tuan terus tinggal dah, nak kita ni dah 10 hari terakhir Ramadan ni, nak pulun apa? Pulun nak buat persiapan Aidil Fitri pula dah, tuan-tuan sekalian. Orang kalut dengan bila dah akhir Ramadan ni, pecutan semakin laju, makin semangat, dia dah slow balik, tuan-tuan sekalian. Awal Ramadan laju, akhir Ramadan slow. Orang sibuk dengan Lailatul Qadar, dia sibuk dengan Lailatul Qamdar, tuan-tuan sekalian. Sibuk kita dengan persiapan, macam itulah setiap tahun, tuan sekalian. Akhir Ramadan, masjid pun dah berkurangan, jemaah pun sudah semakin berkurangan, pakak sibuk nak buat persiapan, nak balik kampung ini dan sebagainya. Tengok kat surau ni sudah, nanti tengok tinggal berapa kerat, tuan sekalian. Nak tengok, ramai mana boleh istiqamah, boleh konsisten. Kalau di awal Ramadan kita boleh datang memeriahkan masjid surau,
dengan bilangan jemaah yang begitu banyak. Tapi di akhir Ramadan dia semakin berkurangan. Kita tuan, kita tak mau iman kita ni sekejap bertambah, sekejap berkurangan. Waktu bertambah tu bagus, waktu bertambah tu rajin datang solat, berjemaah dan sebagainya. Tapi waktu iman kita berkurangan itu, tuan-tuan kena tahu puncanya. Sebab bila iman ni dia bertambah dengan apa? Dengan kita melakukan ketaatan kepada Allah. Dan iman juga dia boleh berkurangan dengan sebab apa? Dengan sebab kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama kita manfaatkan masa waktu hari yang masih ada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini untuk memperbanyakkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan doa. Kita sebutkan di awal tadi, doa jangan tunggu waktu susah baru kita nak ingat Tuhan. Baru kita nak datang surau, datang masjid. Waktu susah baru nak cari masjid, cari surau, cari tu imam itu dan sebagainya. Ada hal-hal berkaitan dengan bab agama, ada kematian, nak suruh baca tahlil, baru kena masjid surau. Waktu lain tak main tu sekalian. Ada orang tak pernah main surau masjid. Bila ada kes kematian, nak buat tahlil, baru jumpa tu imam kalut. Tanya tu imam mana? Kan? Dia kata ni ada bawa makanan sikit nak buat jamuan tahlil. Kan? Tu imam tak ada, dia pun pergi masjid. Telefon tu imam kata makanan, dia kata nak bagi makanan. Letaklah dekat masjid. Dia tak tahu nak letak dekat mana makanan tu. Tuan-tuan, dia masuk dalam masjid, dia pergi letak makanan depan mihrab tu imam, tuan-tuan sekalian. La ilaha illallah. Punya tak pernah datang masjid, pergi letak makanan dekat mihrab tu imam. Tu imam tu sujud sekali masuk dalam talam tu, tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Sebab tak bisa datang masjid. Hang letaklah tempat yang sesuai. Tapi nak cerita tak biasa datang masjid surau, tak tahu macam mana. Ada benda-benda yang waktu dia susah, waktu ada kes kematian, ada nak solat jenazah, baru dia cari masjid surau, cari tu imam dan sebagainya. Tuan-tuan. Jadi nak ceritanya waktu susah, jangan tunggu waktu susah baru kita nak banyak doa, nak minta pertolongan daripada Allah. Kalau waktu senang, kita biasakan diri untuk sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu susah kita sama sekali tidak akan lupa Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyakkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, muhasabah diri, baiki diri kita, perbanyakkan amal ibadat, banyakkan bertaubat, jangan tunggu tua baru nak bertaubat, kerana ramai yang dijemput oleh malaikat maut ketika masih muda. Dan jangan tunggu tua, jangan tunggu sakit baru nak bertaubat pada Allah, kerana ramai yang dijemput oleh malaikat maut ketika usia masih muda. Mudah-mudahan sikit sebanyak peringatan dan tazkirah yang ringkas ini ada manfaat dan kebaikan untuk kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita dan mengampuni dosa-dosa kita semua, khususnya memasukkan kita ke dalam syurga-Nya nanti insya-Allah taala. Yang baik daripada Allah taala, mohon maaf salah silap, kasar bahasa, segala kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma barik lana fima baqiya min syahri Ramadan wa a'inna fihi 'ala as-siyami wal qiyami wa ghaddil basari wa hifzil lisani wa tilawatil Qur'an. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.